Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita dah masuk pada chapter yang ketiga untuk Maths 3. So kita akan lihat nonlinear equation. Chapter yang ketiga dan seterusnya ni adalah melibatkan numerical method. So numerical method ni berbeza dengan yang kita buat dalam dua chapter yang sebelum ni, di mana untuk numerical method ni solution yang kita akan dapat tu adalah numerical solution. So bila numerical solution dia hanya penghampiran sahaja. Jadi kita akan banyak kira-kira, banyak guna calculator. Okay, first kita akan lihat dulu nonlinear equation. So apa yang dikatakan untuk chapter ni, kita nak solve nonlinear equation sebenarnya. Apa yang dikatakan sebagai nonlinear equation ialah equations that is not in form ax plus b equal to 0. So saya percaya awak semua dah tahu apa itu linear equation. Linear equation ni bila kita punya x tu power dia adalah 0 ataupun 1. So dia akan menghasilkan, kalau kita sketch graph, dia akan jadi graph linear sahaja. Okay, kalau bukan dalam bentuk tu, even x squared pun dah kira bukan linear, dah kira non-linear. Okay, kalau dalam bukan bentuk ax plus b equal to 0 tu, dia adalah non-linear. Okay, contoh macam ni, x cube minus exponent x equal to 1, ln x plus 3 equal to 0, x squared plus 3x tolak 4 sama dengan 2x kuasa 3. Okey, apa yang kita nak buat dalam chapter ini adalah kita akan solve soalan. Bila kita sebut dalam matematik, kita sebut solve, maksudnya kita nak dapatkan nilai. Macam ni, x, kita ada x kan, kita nak dapatkan, okey, apakah nilai x yang sesuai, yang menepati equation ni. Itu je. Maksudnya apakah nilai x yang boleh, bila kita gantikan, kita akan dapat x kuasa 3 tolak eksponen x ni sama dengan 1. Itu tujuan kita nak cari nilai x. Kalau setakat linear, dia senang je, kita ubah-ubah soalan dapatlah kan. Kalau polinomial ni, polinomial lah. Kalau polinomial pun senang je, buat faktorkan kemudian dapat. Okey, ataupun sekarang kita ada kalkulator kan. So masuk kalkulator, dapatlah x tu apa yang kita panggil punca-punca ataupun root tu. Okey, itu yang kita akan buat dalam chapter ini. So kita tak meminat dengan linear equation ni sebab dia senang. Jadi kita akan lihat linear equation yang sebeginilah. Okey, tadi saya ada sebut tentang root. So apa itu root? Root adalah dia punya nilai x yang menepati equation tu. Okay, so kalau kita nak lihat root lah secara mathematically nya, so root ni, kalau katalah kita ada graph, okay, fx ni, graph yang ni lah. So katalah fx kita yang ni ya. Okay, so di mana root? Root adalah kita punya nilai x bila fx equal to 0. Maksudnya yang bersilang dengan paksi x lah. Okey, ni nampak ni point-point ni, x1, x2. Contohnya dalam fx ni dia ada berapa banyak root ni? Ada 1, 2, 3, 4. So ada 4 root. Maksudnya dia ada 4 kali bersilang dengan paksi x. So bila nilai x bila fx equal to 0. So fx equal to 0 kat sini lah. Yang kedua, root juga boleh ditakrifkan sebagai intersection between two graph. Contoh kita ada graph 2 ni, f1 dengan f4 ni. So dua graph ni bila bersilang, dia ada point persilangan ni, intersection point dia. So intersection point tu juga kita kenali sebagai root. Sebab apa? Kalau kita gabung dua graph ni, so gabungkan dua graph ni, dia akan, bila kita pindah, dia akan jadi f equal to 0. So dia last sekali dia bawa pada persilangan pada paksi f jugalah. Tapi sebab dia ada dua graph, kita tak nampak dekat situ. Okay, the value of x of intersection between two function. Okay, untuk yang pertama ni, sebelum kita masuk kepada method of solution untuk dapatkan dia punya root bagi nonlinear equation, kita akan lihat dulu bagaimana kita nak locate root. Maksudnya kita nak tahu root tu berada dekat mana lah. Okay, kalau kita boleh sketch tu okey lah. Yang pertama, kita plot graph manually. So macam yang tadi, kita ada graph, senang nampak dekat mana dia intersect pada paksi x
x, okey, atau dekat mana dia intersect between two graph. Okey, so kita plot graph manually. Tapi ini kita kena tahu bila nak plot graph setakat x squared, x cube, ln, eksponen biasa boleh lah. Bila kita dah combine banyak-banyak function tu, kan dia jadi non-linear tu, jadi susah pula kita nak plot graph. Melainkan kita guna software. Yang kedua, kita use mathematical software. Okey, kalau nak guna software untuk plot graph tadi, bagus juga. Tapi lebih baiklah kalau kebanyakan mathematical software dia memang boleh solve function. Kecuali kalau function tu tak boleh solve sangat pun, dia akan memang tak dapat lah, tak ada root x tu. Okey, so yang kedua kita use mathematical software. Yang saya biasa guna adalah MATLAB. Okey, boleh guna Maple, boleh guna MATLAB. Okey, dan mathematical software yang lain lah, banyak yang open source di internet. Yang ketiga, kita guna intermediate value theorem. Ini yang kita akan belajar ni. So teorem ni adalah kita guna untuk kita dapat gambaran pertama dekat mana agaknya root kita tu. Kita tak tahu root kita tu x sama dengan berapa kan. Okey, tapi kita boleh dapat gambaran dia berada antara x mana. Okey, kita akan lihat apa itu intermediate value theorem. So kalau kita baca dia punya teorem dia, sekiranya kalau katalah kita ada fx ni adalah non-linear equation, sekiranya fa darab dengan fb, a dengan b ni adalah interval yang kita nak test tu lah dekat mana root dia tu, maka bila fa darab fb lebih kecil dari 0, maka guaranteed mesti ada lah ya, that exist at least a root, sekurang-kurangnya ada satu root dalam interval a dan juga b ni. Okey, so a dengan b ni sebab dia at least a root, sekurang-kurangnya satu root, maksudnya dia boleh jadi 2, boleh jadi 3 kan. Jadi untuk mengelakkan kita root kita tu dalam tu banyak sangat, jadi kita ambil interval ni, ambil kecil lah. Contohnya ambil x dari 0 sampai 0.5 atau x dari 0 sampai 1. Jangan kita ambil x dari 0 sampai 10. Memang banyaklah rootnya, memang dia ada root tapi banyak, dan kita pun susah nak cari macam tu kan, banyak sangat. Okey, so kita tengok example untuk intermediate value theorem. Okey, intermediate value theorem. By using intermediate value theorem, show that there exists at least a root for the equation fx equal to square root x minus cos x in interval 0, 1. Okey, bagaimana kita nak buat dia punya solution yang dekat sini? Okey, pertama sekali kita ada fx ni kan, ini non-linear equation yang ni. So interval yang kita nak check, okey, contoh yang kita nak check, katalah kita ada graf ni kan, fx kita ada tak dalam 0 sampai 1 ni x ya, ini fx, ada tak fx ni bersilang dengan paksi x. Ini kita nak sketch graph ni mungkin susah. Okey, kita kena cari, kita kena tahulah nak buat apa, nak check ada tak dalam 0 sampai 1 ni dia ada graf ni bersilang pada paksi x ni, sebab dia ada satu graf je kan. So kita cari dia punya intersection dengan x-axis ni ya. Jadi macam mana kita buat? Okey, kalau kita guna teorem tu menyatakan kalau dia ada persilangan, maksudnya f0 kita, okey, katalah f0 kita dekat mana? Ini f0 kita lah. Contohnya dekat sini f0 kita darab dengan f1 kita. Okey, ni f1 lah, f1. Dia punya hasil darabnya adalah lebih kecil dari f0 darab f1 less than 0. Sebab apa? Kalau kita tengok dari graf ni pun, bila dia ada bersilang, maksudnya satu dekat bawah ya. F0 ni dekat bawah, negatif lah kan. Okey, f1 ni dekat atas, positif. Jadi bila hasil darab dia mesti negatif.
Sama, tak kisahlah graf ni macam mana pun kan. Sama juga kalau kalau dia lebih besar dari kosong, maksudnya kenapa dia kalau lebih besar dari kosong tak ada root. Maksudnya kalau kita dapat kalau dia tak ada root, maksudnya dia tak ada bersilang. Contoh fx awak macam ni, f0 dengan f1, maksudnya f0 f1 kan. So dua-dua positif, betul tak? Dua-dua positif, dia tak bersilang lah. Kalau kita tengok dia tak ada pun antara 0 sama 1 ni, dia tak bersilang pun pada paksi x. Sama juga kalau dia dua-dua negatif, maksudnya kalau katalah graf dia macam ni, antara 0 sama 1, f0 kat sini, f1 kat sini, dua-dua negatif kan. Dua-dua negatif, maksudnya hasil darab dia adalah positif. That's why kalau dia hasil darab dia satu negatif, satu positif, maka dia ada root dalam selang ni. Okey, boleh faham ya kenapa kenapa kalau dalam FA FB tu dia ada root dalam interval dia. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita cari saja. Kita ada fx equal to square root x minus cos x kan. Jadi kita cari, kita nak check dalam selang apa? 01. Okey, so kita cari f0 sama dengan berapa? Yang satu lagi f1 sama dengan berapa? Kena cari dua ni je lah, tak payahlah cari banyak-banyak. Cari f0 dengan f1 sahaja. Okey, sebab apa f0 dengan 1? Sebab kita nak interval 0, 1. So cari dua ni je lah, awal dengan mula interval. Jadi yang ni saya tunjuk guna kalkulator. Dalam numerical ni memang banyak guna kalkulator. So kita ada fx adalah square root x tolak cos x. Jadi kita ada square root alpha x, okey, tolak cos x ya. Okey, pertama sekali pastikan awak punya mod bagi apa ni, bagi kalkulator ni nampak tak boleh besarkan. Mod bagi kalkulator ni mesti mod radian. Dekat sini ya, tukar nak tukar mod dekat mana? Tukar dekat mod ni lah, mod radian. Ambil mod radian, kita tak nak dalam degree punya pengiraan ya. Okay, so kita ada function ni. Jadi kita tengok ya, kita nak kira pada f0. Ini memang betul kita boleh masuk dalam, boleh congak je pun kan, 0 tolak 0 ni berapa kan, 0 tolak ni berapa kan. Tapi saya nak tunjuk guna kalkulator lah nanti, sebab kita akan banyak guna nanti. So calculate, dan bukan pada point yang senang macam ni ya. So calculate x0 sama dengan, kita dapat negatif 1. Satu lagi, calculate yang tadi lah, tak payah key in balik x1, kita dapat 0.460. Ambil dalam bentuk point ya, tak nak dalam bentuk pecahan dah, sebab kita nak masuk numerical ni, ambil dalam bentuk point dan 3 decimal places saja, 3 tempat perpuluhan saja. So ambil ni sampai 3 je, tak payah rajin ambil sampai 4 ataupun ni lah, kita ambil sampai 3 saja, kita standardkan untuk semua lah. Okey, 0.460. Sebab nanti kita nak compare pun dengan yang 3 decimal places saja, 0.460. Jadi apa kita boleh lihat dekat sini? Okey, tak payah tulis dekat lain lah. f0 darab f1. Okey, negatif ke positif ni? Negatif lah kan, negatif 0.460. 0 lebih kecil dari 0. Therefore there exists at least a root in 0, 1. Okey, gitu. Right. Okey. Yang B pula ini boleh B pula kita ada case. Okey, ni kalau fx dia direct. Yang ni kita ada dua ni pula, dua function ni dalam graf yang sama lah. So ingat tadi masa kita tengok pengenalan untuk root ni ada dua sama ada, dia bersilang pada paksi x. Okey, root dia tu, ataupun satu lagi dia intersection between two graph. So sekarang kita ada dua graph ni, jadi kita kena dapatkan dia punya
intersection dia lah. Nak dapat intersection dia sama je macam ni ya. So let nak dapat intersection dia y1 sama dengan y2. Ingat selama ni kita buat intersection, nak dapatkan intersection point pun kita samakan ya. So y1 adalah 4x squared minus equal to exponent x. Okey, jadi tak boleh biar macam ni sebab kita tak dapat x nanti. Kita akan buat 4x squared minus exponent x equal to 0. Okey, perhatikan dia adalah sama dengan kosong. Jadi kita boleh ambil ini yang dah sama dengan kosong ni tadi. Okey, ambil yang dah sama dengan kosong ni tadi, dia bersamaan dengan fx. Boleh ya? Atau kalau kita tulis lain, apa yang kita dapat ni nanti kita banyak nak guna nanti ya. So ini fx kita adalah 4x squared minus exponent x. Datang dari mana? Datang dari persilangan ni, dia sama dengan kosong. So yang sama dengan kosong ni kita namakan dia sebagai fx. Okey, sama dekat inilah fx yang ni, dia mesti sama dengan kosong baru dia ada root Okey, sekarang kita nak tengok interval yang kita nak check adalah negatif 1, 0. Jadi kita buat sahaja macam yang tadi. Kita cari f negatif 1, satu lagi f0. Okey, masuk dalam kalkulator. Okey, kalkulator kita adalah 4x squared. Nak kena key in ni function ni 4x squared 4 alpha x squared. Okey, minus exponent x. Alright, calculate. Okay, kalau guna kalkulator MS pun sama je lah, awak kena pandai cari. Dia function dia sama, cuma display dia berbeza. Okay, so x pada mana? X pada negatif 1 equal to 3.632 3.632. Okay, one more. So calculate x equal to 0. So dapat negatif 1. Senang saja, negatif 1. Jadi kita tengok f negatif 1 darab dengan f 0 sama dengan negatif 3.632. Okay, therefore negatif ni sebab dia lebih ni less than 0 lah. Therefore there exists at least a root in negative 1, 0. Okay, macam tu, right? So saya cukup untuk intermediate value theorem. So nanti dia akan terselit-selit dalam soalan nantilah. Okay, jadi saya rasa untuk video kali ni saya stop dekat sini untuk intermediate value theorem. Next video saya akan sambung Newton bisection method. Okay, so terima kasih.